Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-471 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana kita akan berkongsi membaca daripada kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mohon je sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Ahlan-ahlan Ica Caca, terima kasih. Ahlan-ahlan Khairul Nazri, Cikgu Arab, Zawiyah, kemudian Dolenti International, ahlan-ahlan Amirul dan juga Nenek Joya serta Waalaikumsalam Zawiyah dan juga semua sahabat-sahabat lain yang berada di TikTok. Di FB pula ahlan-ahlan Kamiza Muhammad Amil, Zimah Don, Kak Langsu, Roslina, Bunga Lawang, Yaya Lia, Umi Zaihadi, Arif Taib, Fatimah S, Aziza Izzah, Nurisawan Hassan, Rozana Aziz, kemudian Wan Nasrah, Wan Ismail, Zulkifli Saleh, Syed Ahmad, Najmah Syamsuddin, Katia Khairuddin, kemudian Ana Sukaimi, Yaya Lia, Mazia Yusuf, dan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Fatimah S, Selamah PK Muhammad, dan juga Zianab binti Hussein Nab. Terima kasih banyak-banyak Wan Mardiana, Rosmaida, Fuzibah Manaf, Siti Zabidah Hassan, Fauzan Muhammad, Abdul Rahman, Fuziatun Maisa, Rohaya Mustafa, Jamilah Zainal Abidin, kemudian Ukhsal, Salbiah Abdul Latif, Siha Cika, Wan Fairuz Mustafa, Ilmima Ahmad, Hajarah Zai, Yaya Lia, Rohani Adam, Galik Sprit, ahlan-ahlan Ina Azman, Zainab Mahmud, Zahini Wahid, serta Siti Aisyah Abdullah, Wan Fairuz Mustafa, Aini Uthman, Nuraida Muhammad Isa, Zamri Ja'far, Yaya Lia, Masria Maria, dan juga Zeti, Zamia Umar, Muhkusnaini Asia, Khatijah Yaakob, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan semua, hari ini kita dah tiba pada riwayat yang ke-1204. Ada tak yang amalkan zikir semalam? Istighfar yang Abdullah bin Umar kata Nabi akan baca 100 kali dalam hanya satu duduk. Apakah istighfar tersebut? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ada tak yang amal? Ada tak yang dah mula amal? Kalau hanya seorang sahaja, maka syukur alhamdulillah. Lalu ini adalah antara istighfar yang Nabi kerap baca, kata Abdullah bin Umar, sebab riwayat yang lain menyebut Nabi istighfar 100 kali. Nabi istighfar kalau selepas solat astaghfirullah 3 kali. Nabi istighfar lebih daripada 70 kali. Tapi apakah antara istighfar yang Nabi kerap baca? Banyak istighfar Nabi. Sayyidul istighfar contohnya.
Maka antara istighfar yang Nabi SAW kerap baca, kata Abdullah bin Umar, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, ada yang dah amalkan tahniah, kamizah, Anas Sukaimi, ataupun sambil-sambil kita dengar azkar, maka kita cuba buat 100 kali sampai jam 6.30 nanti. Pada waktu tu sambil kita dengar, sambil kita catat, sambil kita ni, maka pada waktu itu kita sebut Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan kita dapat ikuti sunnah ini walaupun hanya sekali. Dan jangan lupa Sayyidul Istighfar, baca pada waktu pagi, baca selepas maghrib nanti, yang mana mudah-mudahan kalaulah meninggal dunia, kita akan tergolong daripada kalangan ahli syurga. Okey, riwayat seterusnya. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, yang berada di TikTok, yang berada di FB. Kita dah tinggal hanya beberapa muka surat sahaja lagi. Ahlan-ahlan kepada semua, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Riwayat 1204, di mana Imam Nawawi berkongsi kepada kita akan kelebihan istighfar. Apakah kelebihan istighfar? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menulis, kata Imam Nawawi, kami riwayatkan di dalam Sunan Abu Daud dan juga Sunan Ibnu Majah. Dalam Sunan Abu Daud dan juga Sunan Ibnu Majah. Kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, riwayat ini ada juga diriwayatkan oleh An-Nasai, diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Maka ada juga dalam riwayat Nasai dan Al-Hakim, diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi, Lalu ada penambahan riwayat Nasai, Al-Hakim dalam Mustadrak dan juga Al-Baihaqi. Cuma perawinya berbeza. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang membiasakan diri dengan istighfar, dia kerap pada waktu itu beristighfar. Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan diri dengan istighfar. Terima kasih Muaz Al-Fatih, jazakumullah khairah. Terima kasih, moga Allah balas dengan sebaik-baik kebaikan ganjaran dunia dan akhirat. Maka sabda Nabi SAW, man lazimal istighfar, barang siapa yang menyibukkan diri dengan istighfar. Kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, maksudnya adalah syaghala bihi awqatuhu, pada waktu itu ada je masa lapang, dia sibukkan dengan istighfar. Bukanlah bererti dia tak zikir yang lain. Bukan maksud man lazimal istighfar, dia istighfar je langsung tak zikir yang lain. Bukan maksud begitu. Maksud daripada man lazimal istighfar, pada waktu itu yang pertama berterusan, dan tidaklah ada masa lapang kecuali lidah dia beristighfar. Apakah kelebihan orang yang menyibukkan diri dengan istighfar? Sabda Nabi SAW, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja, nescaya Allah akan menjadikan untuknya daripada setiap kesempitan jalan keluar. Masya Allah. Maka dia akan ada jalan keluar daripada setiap kesempitan. Lalu pengalaman saya sendiri pun, kalaulah kita berada dalam kesulitan, kita tak tahu solusi dan jalan keluar, apa yang kita patut buat? Istighfar. Banyakkan istighfar, banyakkan selawat. Istighfar dan selawat. Sekurang-kurangnya astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi kalau lebih baiknya, yang istighfar yang Nabi SAW kerap baca mengikut riwayat Abdullah bin Umar, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tapi yang bagusnya, jangan bila sulit je baca. Nah, itu yang bagusnya. Sebab perkataan hadis adalah lazima. Barang siapa yang melazimi, barang siapa yang membiasakan diri, bukan waktu sulit dia baca pun akan dapat manfaat. Tapi pada waktu itu, sunnahnya, bagusnya, baiknya adalah berterusan pada waktu itu dia istighfar. Walaupun minimal 100 kali.
yang kita dah nampak pada riwayat 1200. Nabi bersabda, aku beristighfar setiap hari mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Walaupun hanya 100 kali, sibukkan pada waktu itu dengan istighfar 100 kali. Okey. Lalu bila ada kesulitan, Allah tunjukkan jalan keluar. Bukan bererti Allah tak uji. Allah tetap akan uji. Nabi pun Allah uji. Para sahabat pun Allah uji. Kekasih-kekasih Allah pun Allah uji. Ujian itu tetap ada. Tetapi akan ditunjukkan jalan keluar daripada setiap kesempitan. Yang kedua sabda Nabi, wa min kulli hammin faraja, dan pada waktu itu akan ditunjukkan kelapangan daripada setiap keresahan. Setiap kali dia resah, pada waktu itu akan ditunjukkan kelapangan. Faraja, kelapangan. Resah macam mana sekalipun, resah tu tetap ada. Tapi Allah akan datangkan bantuan. Tak adalah dia resah sampai tertekan. Tak adalah dia resah sampai terbawa-bawa tak boleh tidur malam. Tak adalah dia resah sampai pada waktu itu dia tak lalu makan. Tak adalah kalau dia resah sampai pada waktu itu terganggu kehidupan seharian. Resah tu tetap ada. Sebab ini dunia yang mana tak resah, tak risau hanya syurga. Tak nak ujian hanya di syurga. Tetap ada. Tapi janji Allah, faraja, pada setiap keresahan, kesulitan, dia akan cepat tenang kerana Allah berikan kelapangan kepadanya. Itu kelebihan yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang kita nak. Apa yang ketiga? Warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kurniakan kepadanya rezeki daripada sumber yang dia tidak sangka-sangka. Allah akan bagi rezeki. Allah akan bagi kurniaan. Yang ini saya banyak kali, kalaulah ada je masalah, istighfar, Allah akan mudahkan. Kan baru-baru ni saya pergi Hatnyai, saya sekadar nak kongsi. Bukanlah saya nak cerita tentang trip Hatnyai saya, tak. Tapi sekadar nak kongsi. Lalu saya sangkut dengan pembayaran. Kan saya sebut saya nak bawa mak dan ayah saya, adik-beradik saya. Lalu saya sangkut dengan pembayaran akhir. Lebih kurang 2,000 pada waktu itu saya sangkut. Saya sepatutnya dapat payment. Ada payment saya tapi tak dapat. Yang payment tu yang kita sangka nak dapat, sampai sekarang tak dapat. Lalu pada waktu tu istighfar, risau ni. Kan tak jadi pergi pula sebab sangkut lagi payment terakhir 2,000 ni. Risau. Hari Isnin cek, hari Isnin minggu lepas belum, Selasa belum. Lalu nak buat apa ni? Takkan nak minta tolong dengan makhluk, takkan nak minta tolong orang. Maka kan kita baca azkar istighfar. Last payment yang pada waktu itu tak disangka-sangka, payment tu sepatutnya lambat lagi, payment tu sepatutnya kemudian, payment yang tak sangka-sangka, payment tersebut masuk dahulu. Sebab kadang-kala payment saya, payment program, payment apa, kadang-kala bayaran lewat. Payment tu yang masuk dulu. Payment yang kita nanti-nanti ni tak masuk-masuk sampai ke hari ni. Payment yang tak sangka-sangka, Allah bagi dulu. Dan bukan untuk baru-baru ni je. Setiap kali pada waktu itu ada masalah je, selawat, istighfar, Allah akan bantu. Dan kadang-kala bantuan tu datang pada waktu yang lewat, pada waktu yang kita tak sangka-sangka. Benar sabda Nabi, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Ada masalah je, istighfar. Ada masalah je, kekal banyakkan selawat. Sebab Allah nak uji. Lalu last kali saya buat pembayaran, tak silap saya, sehari sebelum jadual pergerakan bas. Hari Khamis saya buat. Dan mereka pun faham tak ada masalah. Tapi Alhamdulillah dapat pergi. Lalu istighfar penting. Ada je kekusutan, selawat, istighfar. Ada je kesulitan, selawat, istighfar. Adanya pada waktu itu masalah rezeki, daripada kita nak berkongsi dengan makhluk, nak mengadu dengan makhluk, warazaqahu min haitsu la yahtasib, orang yang melazimi istighfar, Allah akan kurniakan dia rezeki daripada arah yang dia tak sangka-sangka. Dan Alhamdulillah dapat pergi Hatnyai. Cuma bila pergi Hatnyai tak adalah live. Nak live macam mana? Tengah shopping. Nak live macam mana? Tengah dokong anak. Pada waktu tu ada shopping dan sebagainya. Lalu tak dapat buat live.
dapat pergi Hatnyai, tapi tak dapat nak buat hayati Quran. Sekali je saya sempat buat, dan tak dapat nak buat Al-Azkar setiap petang. Namun dapatlah pergi Hatnyai yang orang asyik viral-viralkan tu. Dapatlah juga rasa bawa mak ayah, bawa adik-beradik, bawa keluarga. Kan orang ni buka je Facebook, oh Hatnyai. Buka je TikTok, Hatnyai. Sampai mak saya pun terkesan, oh nak pergi Hatnyai ni, nak pergi tempat ni, sekian-sekian dan sebagainya. Okey, jom kita baca hadis seterusnya. Maka apakah 3 kelebihan istighfar? Yang pertama, barang siapa yang melazimi, bukan sekali-sekala, pada waktu itu jalan keluar daripada setiap kesulitan, kelapangan daripada setiap keresahan, dan rezeki daripada arah yang tak disangka-sangka. Betul, memang tengah viral. Okeylah, tak adalah macam aha sangat, macam wow sangat, Masya Allah, tabarakallah, syukur. Tapi tak adalah pada waktu itu sampai dia pada waktu tu mesti nak pergi berkali-kali dan sebagainya. Tak ada. Mudah-mudahan insya-Allah kepada sahabat-sahabat yang belum pergi, nanti boleh pergi. Saya jumpa banyak ada orang pernah pergi umrah dengan saya 2019. Saya jumpa dia dekat tempat gajah. Dia kata, Ustaz Umar, oh jumpa kat situ dekat tempat gajah. Lepas tu dekat hotel ada jumpa orang yang pernah ikut kuliah saya. Oh, dia kata, Ustaz, jumpa. Lalu banyak jumpa orang dekat tempat shopping, jumpa banyak juga orang Malaysia. Kiri pandang kanan orang Malaysia, pandang kiri orang Malaysia, pandang depan orang Malaysia, belakang orang Malaysia. Mana-mana adalah orang Malaysia. Lalu jumpa banyak orang yang pada waktu itu jumpa. Mungkin ada daripada yang sedang join Facebook pun mungkin yang jumpa pada waktu itu. Okey, riwayat yang seterusnya. Okey, itulah nak sebutnya tentang viralnya. Sampaikan mak saya pun teruja nak pergi. Dia punya teruja tu dah balik dah ni, dah balik. Dia mesej semalam. Dia kata, Umar, tolong tanyakan orang yang buat trip tu, boleh tak kalau nak kirim barang daripada Hatnyai. Nak kirim barang daripada Hatnyai. Dia punya teringat tentang Hatnyai tu, dia nak kirim lagi. Saya tak mesej lagi ustaz tersebut. Nak kirim barang daripada Hatnyai. Dia punya penangan viral ni. Okay. Lalu sahabat-sahabat janganlah viral sangat-sangat. Nanti banyak tempat mak saya nak pergi. Ke sana sini dan sebagainya. Selagi mana boleh mampu bawa, kita bawa insya-Allah. Okey. Riwayat 1205. Riwayat 1205. Okey. Ini masih lagi berkenaan tentang istighfar. Apa sabda Nabi SAW? Imam Nawawi kongsikan di sini. Kami riwayatkan di dalam Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi, kami riwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Allan, tafarrada bihi Muslim. Riwayat ini hanya ada dalam Sahih Muslim. Riwayat ini hanya ada dalam Sahih Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, ini nak menggalakkan kita untuk memperbanyakkan istighfar, nak menggalakkan kita untuk kerap istighfar. Sabda baginda Nabi SAW, wallazi nafsi biyadih, demi Allah zat yang jiwaku berada di dalam penguasaan Allah. Maksudnya Nabi bersumpah dengan diri baginda. Nabi SAW bersumpah dengan jiwa baginda. Ahlan, saya nampak ramai yang baru join. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka apa sabda Nabi SAW? Laulam tuznibu, kalaulah kamu tidak melakukan dosa. Ada orang kata, kenapa nak banyak istighfar? Pada waktu tu tak payahlah istighfar, tak perlu istighfar. Maka kalaulah pada waktu tu orang tak nak istighfar kerana dia rasa dirinya tak ada dosa, dia rasa dirinya pada waktu tu tak ada maksiat, maka dia tak nak istighfar. Sabda Nabi SAW, laulam tuznibu, kalaulah kamu tidak melakukan dosa. Maksud daripada kalaulah kamu tidak melakukan dosa, bukanlah maksud pada waktu itu Allah galakkan kita, Nabi galakkan kita melakukan maksiat dosa. Bukan. Jangan salah faham. Dia punya majas bukan itu. Maksudnya bukan begitu. Maksud daripada laulam tuznibu,
kalaulah kamu tidak melakukan dosa, lalu kamu tak beristighfar. Maksudnya adalah tak beristighfar tersebut. Bukan pada waktu, adakah Nabi suruh banyakkan dosa? Tak, bukan maksudnya begitu. Sebab itu disebutkan di sini, laulam tuznibu, kalaulah pada waktu itu kamu tidak beristighfar kerana kamu sangka kamu tak ada dosa. Tak payahlah istighfar. Seingat aku ni tak ada dosa. Tak payahlah istighfar sehingga aku ni tak ada salah silap pun. Contoh, kalaulah ada orang pada waktu tu dia tak nak istighfar, kalaulah dia rasa dirinya tak ada dosa, padahal manusia ada je dosa. Adanya pada waktu itu kesilapan, kekurangan, yang kadang-kala dia tak sengaja, yang kadang-kala dia lupa, yang kadang-kala dia lakukan dalam keadaan tidak sedar. Maka sabda Nabi, laulam tuznibu, kalaulah kamu tidak melakukan dosa, lalu kamu langsung tak nak istighfar. Sabda Nabi, la zahaballahu bikum, nescaya Allah akan melenyapkan kamu. Allah lenyapkan bukan kerana terlalu bagus tak buat dosa, tak. Allah lenyapkan kerana tak nak istighfar. Sebab manusia tu pasti ada kekurangan dia, pasti ada dosa dia, cuma dia tak nak istighfar. Sabda Nabi SAW, walaja'a biqaumin, lalu Allah akan bawakan dengan satu golongan, satu kaum, yuznibun, yang pada waktu itu melakukan dosa, tapi bukan kaum yang dosa yang Allah nak. Fayastaghfiruna Allah Ta'ala, Allah nakkan kaum, golongan, kelompok manusia yang berterusan istighfar. Fayaghfiru lahum, supaya Allah mengampuni mereka. Maka Allah suka kepada manusia yang istighfar. Maka sebab itu perbanyakkanlah istighfar, sekurang-kurangnya 100 kali sehari. Walaupun ada riwayat 80, ada riwayat menyebut Nabi istighfar lebih daripada 70, tapi sekurang-kurangnya kita ambil riwayat yang ke 1200, 2000 pula, askar tak ada 2000. Lalu riwayat yang ke 1200, pada waktu itu banyakkan istighfar. Jangan sekadar istighfar lepas solat sahaja yang kita pegang, tapi pada waktu lapang, pada waktu kita tak buat apa-apa selain daripada selawat, basahkan lidah kita dengan istighfar. Kalaulah manusia tu tak nak istighfar, Allah akan datangkan golongan yang suka beristighfar, lalu Allah akan ampunkan mereka. Maka ini adalah riwayat tentang kelebihan istighfar. Riwayat yang ke 1206. Riwayat yang ke 1206. Kata Imam Nawawi, kami riwayatkan di dalam Sunan Abu Daud. Riwayat ini sebenarnya kita dah baca dalam doa-doa yang jami'. Riwayat ini kita dah baca daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Riwayat Abu Daud daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala menukilkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya sangat suka mengulangi doa 3 kali, wa yastaghfiru thalatha, dan kalaulah beristighfar, istighfar 3 kali. Sekurang-kurangnya, maksudnya Nabi suka astaghfirullah, terutamanya lepas solat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lepas solat Nabi istighfar 3 kali. Dan kalau doa pun, kalau doa-doa yang penting, Nabi SAW akan ulang sebanyak 3 kali. 3 kali ini adalah sunnah Nabi SAW. Maka ini menunjukkan berkenaan tentang kerapnya Nabi SAW beristighfar. Kata Imam Nawawi, hadis ini telah saya nukilkan pada bab sebelumnya di bawah tajuk himpunan doa. Riwayat 1207 ini yang kita nak betulkan salah faham. Kadangkala kita tak nak taubat, kadangkala kita tak nak istighfar, kita tangguhkan, kita tunggu, kita nantikan, kita lewatkan kerana kita risau pada waktu itu kita mempermain-mainkan istighfar dan taubat. Kita takut, nanti lepas istighfar takut terlanjur buat lagi dosa. Nanti lepas dah istighfar, lepas taubat, nanti pada waktu tu buat lagi dosa yang sama. Bukankah ini adalah mempermain-mainkan taubat? Maka hadis yang berikut menjadi dalil oleh Imam Nawawi dan para ulama
bila seseorang itu benar-benar bertaubat, yang memang dia berazam tak nak ulang, lalu dia beristighfar bertaubat, akan tetapi kerana lemahnya dirinya pada waktu itu terlanjur lagi, maka pada waktu itu dosa yang dulu Allah dah ampunkan. Sehingga Nabi bersabda, walaupun sehari berulang kali dia buat begitu sebanyak 70 kali. Bukan dia sengaja. Kalau sengaja, maka pada waktu tak apalah, aku istighfar je, nanti buat lagi. Bukan begitu. Dia memang betul-betul tak nak buat lagi. Dia kan antara syarat taubat begitu. Dia mesti tinggalkan sekarang. Mesti berazam untuk tak nak ulang. Tetapi kerana lemahnya diri dia, pada waktu itu lemahnya kawalan dia terhadap nafsu, dia buat lagi. Sabda Nabi, walaupun sampai 70 kali sehari, Allah tetap ampunkan. Lalu pentingnya pada waktu itu istighfar, pentingnya pada waktu itu taubat. Sebab itu Imam Nawawi menyebut tidak ada istilah mempermain-mainkan taubat. Orang yang taubat, dosa yang dulu Allah ampunkan. Orang yang benar-benar istighfar, dosa dulu Allah ampunkan. Dia terlanjur lagi, azam betul-betul, baiki balik niat, taubat lagi, istighfar lagi. Allah lebih mengetahui siapakah yang pada waktu itu main-main dalam taubat, ataupun siapa yang benar-benar sungguh namun pada waktu itu dia tak mampu nak meninggalkan terus ataupun sekaligus dosa dan maksiat yang kadang-kala telah sebati dalam kehidupan dia. Maka sabda Nabi, riwayat yang ke-1207, kata Imam Nawawi, kami riwayatkan di dalam Abu Daud dan juga Tirmizi. Dalam riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Sebentar. Okey. Dalam riwayat Abu Daud dan Tirmizi daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad min maula ya Abi Bakar, daripada hamba yang telah dimerdekakan oleh Abu Bakar. Maula Abu Bakar, daripada hamba yang telah dimerdekakan oleh Abu Bakar. Beliau berkata, bekas pembantu maksudnya hamba yang Abu Bakar telah merdekakan. Beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, ma asarra man istaghfara wa in ada fil yaumi 70 marrah. Tidak tercela. Ma asarra ni bukan tidak tercela, israr. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak dikira israr. Israr ni maksudnya apa? Berterusan. Sebentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makna apa israr dalam bahasa Melayu? Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala. Okey. Dia bukan makna tercela. Asarra maksudnya adalah tidak dikira berterusan. Diterjemahkan sebagai tercela. Laisa hunaka ma huwa aswa'u min al-israr 'ala al-khata', at-tashabbut, al-im'an. Lalu israr ini maksudnya adalah berterusan. Tidak dikira berterusan melakukan sesuatu maksiat dan dosa. Lalu boleh letak dalam kurungan, tidak tercela ataupun tidak dikira berterusan melakukan dosa. Sahabat-sahabat boleh catat, tidak dikira berterusan melakukan dosa orang yang memohon keampunan berulang-ulang kali, walaupun dalam sehari sampai 70 kali. Kenapa tak dikira sebagai berterusan? Sebab kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, sebab bila dia bertaubat, Allah Maha mengetahui tentang isi hati dia. Pada waktu itu bila dia benar-benar bertaubat, Allah ampunkan dosa pertama. Terlanjur lagi. Maka dosa yang kedua itu tak ada kaitan dengan dosa yang pertama. Dosa yang pertama telah selesai. Sabda Nabi SAW, apabila seseorang itu bertaubat, maka dosanya seolah-olah tak wujud. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Maka dosa itu tak wujud. Maka dia buat lagi kali kedua. Dia terlanjur. Dia taubat lagi. Maka dosa pertama, kedua Allah ampunkan. Bila dia terlanjur kali ketiga, maka itu adalah dikira dosa yang baru. Manusia mungkin tak lupa, tetapi pada waktu itu Allah dah ampunkan dosa-dosa yang beliau telah taubat. Maka sebab itu sabda Nabi, ma asarra, tidak dikira berterusan melakukan dosa. Man istaghfara
orang yang berterusan melakukan istighfar, memohon keampunan bersungguh-sungguh, walaupun berulang kali perbuatan itu dalam sehari sebanyak 70 kali. Walaupun begitu, Allah ampunkan. Kenapa tak dikira berterusan? Sebab dosa yang dulu Allah ampunkan. Dosa yang lalu Allah ampunkan. Dosa yang dia lakukan sebelum dia bertaubat, Allah dah ampunkan. Berbeza kalaulah dia tangguhkan, kerana kalau tangguh, adakah kita ada jaminan kita akan ada lagi kesempatan untuk bertaubat? Kadang-kadang ada orang tangguhkan. Menangguhkan taubat, menangguhkan istighfar, sangat disukai oleh syaitan. Sebab tak ada siapa yang tahu bila akan datangnya kematian. Bila datang kematian, tak sempat nak taubat, maka pada waktu itu kita akan menyesal. Maka bila kita buat je dosa, berterusan untuk istighfar, memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun hadis ini Imam Nawawi nukilkan dan Imam Nawawi terangkan pada waktu itu sanadnya adalah tidak berapa kuat. Riwayat 1208 kita sambung esok insya-Allah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Apa yang baik daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Kepada sahabat-sahabat, insya-Allah Sabtu ni tak lama, Sabtu ni akan ada pengajian kitab 6 aspek utama mengenai Rasulullah. Jemput hadir kepada sahabat yang nak hadir secara fizikal yang dekat, jemput hadir. Ataupun jika ada yang ingin untuk membuat pembelian buku, nak join secara online, maklumkan, insya-Allah saya akan bantu untuk postkan. Cuma tak pasti sempat sampai waktu daurah ataupun selepas daripada daurah. Dan insya-Allah trip saya yang bulan 11 ni dah penuh. InsyaAllah pada 22 Februari 22 hari bulan 2 2023 akan ada next trip umrah saya. Kepada sahabat-sahabat yang ingin bersama, maka boleh maklumkan, insyaAllah saya akan kongsikan tentang jadual dan juga package dan sebagainya untuk umrah pada bulan Februari nanti. Jumpa lagi. Kita jumpa maghrib nanti tak ada sebab saya kena balik ke Semenyih. Kita jumpa 10.30. Kita jumpa 10.30 malam nanti insya-Allah dalam perkongsian Syama'il insya-Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Jumpa lagi insya-Allah.